sales advisor anda. Hari ni kita akan review seperti Iris standard mandate, tak ada modified nya. Nak kita comparekan dengan harga yang di offer dan juga apa package yang akan anda dapat, dan kita akan bincangkan sikit mengenai apa package tambahan untuk varian-varian yang lebih tinggi. Adakah dia berbaloi ataupun anda compare sendirilah, nanti tengok macam mana. Jom. Naki, kau check apa? Power steering punya ni tak ada. Oh, lupa. Memang tak ada? Tak. Okey, untuk pengetahuan anda, aku lupa. Dia untuk Iris, Persona dan model-model yang ke atas ni lah. Kita sekarang dah tak ada pakai hydraulic power steering, kita dah pakai electric power steering semualah. Jadi maintenance sangat murah dan feeling dia lagi best lah, bagi aku lagi best kan. Kalau dalam keadaan kita pemanduan perlahan kan, ataupun kita dekat parking lot ke apa kan, kita nak keluar daripada parking tu, steering sangat ringan. Dan tapi bila korang dah bawa laju, steering tu akan jadi berat, automatik akan berat lah. Seperti yang anda lihat kat sini lah. Ini adalah model Iris 1.3 standard. Didatangkan dengan enjin 1.3 VVT dan juga gearbox CVT lah. Menariknya pasal gearbox CVT untuk Iris ni, dia punya respon dia bagi saya sejujurnya lah, saya pernah push kereta ni to the limit. Respon dia sangat cepat walaupun dia CVT. Bagi aku tak ada CVT lag yang banyak sangat. Dan pedal respon dia memang terasa. Okay, walaupun dia hanya 1.3, feel dia rasa macam 1.6. Tapi of course lah, kalau yang 1.6 punya package ada upgrade sikit lah sana di sini kan. EBD tu apa? EBD tu pembahagian antara, kalau korang yang dah pro mesti dah tahu kot. Tapi tak apalah, kita guide mana yang tak tahu kan. ABS, anti-lock braking system, dan EBD juga sekarang ni adalah penting sebabnya dia membantu untuk membahagikan kuasa braking ke empat-empat tayar. Jadi bila satu tayar dah nak lock ataupun dia nak terkunci, dia akan kurangkan dan lebihkan pada bahagian lain lah. Jadi kereta akan lebih stable. Dia punya muka depan ni sangat menarik lah, sebab kita dah tukar grill baru dan juga ada chrome lining kat sini. Ni nampak handsome lah. Okey, yang seperti anda lihat ni standard packard punya. Kalau anda beli yang package full spec premium ataupun executive, akan ada LED daylight running light kat depan ni lah. Dan walaupun kalau anda beli yang standard, semua sensor depan semua ada, sensor parking semua all round semua ada. Jangan risau. Sport rim yang ni rim 14 lah kan, rim 14 lah. Kalau anda beli yang full spec, anda akan dapat rim 15. Yang tu tune lah, tak payah tukar lah. Tapi kalau anda jenis macam suka modified, aku sangat syorkan 1.3 ni dah cukup dah kan. Nanti kita modify lah, chassis semua sama, tak ada beza, cuma package engine dan juga package aksesori je. Tapi kalau aku beli yang premium lagi, best. Right, kita tengok bahagian belakang pula. Yang aku paling menarik saya lihat bahagian belakang ni adalah trim kali hitam ni. Ini trim baru ni. Trim baru ada tulisan PROTON ni. Bagi aku sangat wow, sangat wow. Digabungkan dengan body Iris yang bagi aku sangat comel dan sporty. Bumper baru digabungkan dengan benda ni, memang wow. Ada karakter yang lebih handsome lah, nampak lebih matang. Okey, kita tengok pula boot space dia. Di ke dalam sikit boot space dia. Kalau macam Myvi dia tinggi sikit dia punya ni, aras lantai dia kan. So kalau macam Iris dia rendah sikit. Jadi korang
memberikan ruang yang lebih besar untuk korang lah, untuk penyimpanan. Okay, alright. Okay, kita tengok apa ada dalam ni. Okay. Okay. Dengan plastik apa tadi. Okay. Okay. So, ni ada buku servis warranty apa semua. Bag, safety apa ni, emergency first aid kit, tire spare, ada tools dalam ni, ada segitiga, ada jack, semua lengkap lah. Tak payah fikir nak beli lah. Tire spare kita bagi yang kecil lah, sebab bukan hari-hari kan kita pakai apa, nak tukar tayar kan. Tutup. Okey. Kalau korang nak baringkan, kalau macam aku kereta aku lantak lah untuk beli kereta mahal macam mana sekalipun. Belakang ni memang aku simpan barang-barang tak apa-apa lah, barang-barang welding semua aku bawa masuk je. Yang penting boleh muat. Kill. Besar tak? Besar kan? Potong ke? Aku rasa minyak habis ni geng. Okay. Okay, alright. Tengok, dengar bunyi. Sedap tak sedap? Sekali. Mantap. Driver kan? Okay, aku nak try sini. Lantak lah. Ini yang pintu terbuka dengan pintu terbuka. Tingkap terbuka. Satu yang menarik pasal Iris ni, dia punya gear lever dia untuk automatic ni, bunyi dia sangat kemas. Dengar daripada N ke D. Okey. Ataupun dia tak ada bunyi kelepek macam kita Proton dululah kan. Faham, sebab aku pun guna Proton. Jadi kualiti macam ni yang kita nak lah sebenarnya. Dengan despite of harga yang kita bayar, kualiti puas hati lah, senang cerita kan. Dan untuk Iris dan semua model Proton juga, ESC come for standard electronic stability control. Boleh off kan, boleh on kan. Bro, tak nak bawa jalan ke kereta ni? Sekejap minyak ada tak ni? Banyak songai nak test isi minyak tak lah. Okay, jom kita tengok. Macam dah aku cakap tadi kan, electric power steering, lengan lah, ada lengan. Tutup lah, tidak panas. Okay, alright. Bestnya bawa Iris ni adalah dia kecil, tapi kalau aku memang suka pump dia tinggi sikit. Tak tinggi sangat. Kalau macam perempuan dia suka pump paling tinggi lah. Sebab tak tahulah, tanya perempuan lah, aku tak tahu. Tapi aku biasa, aku tak suka rendah sangat, aku tak suka tinggi sangat juga. Aku mungkin akan pilih ke tengah-tengah. Kalau aku rendahkan seat ni, makna aku rasa macam aku nak layan genting ke nak layan corner kan. Macam tu lah. Tapi kalau untuk pemanduan harian, aku suka position seat ni at the middle lah, di mana aku senang untuk parking dan tengok sekeliling. Dan posture tu menyebabkan aku senang nak control steering juga. Selesa lah, tak fatigue lah, senang cerita kan. 3 test mic. Test mic 1 2 3 test mic. Test mic 1 2 3. Test mic 1 2 3. Test mic 1 2 3. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat tengah hari. Okay, hari ni kita bersama Encik Saiful Hamdan daripada page Saiful Hamdan juga. Selamat datang bang. Selamat datang, terima kasih. Okay, alright. Hari ni kita akan membincangkan beberapa isu teknikal dan juga sejarah di sebalik Proton Iris dan juga
perlu diingatkan nak ingatkan sekali lagi, jarak, penjarakan sosial kena jaga. Nampak? Jauh. Mask kena pakai, pastikan mask biru sebelah luar bukan putih sebelah luar. Siapa pakai tak tahu kan. Back to the topic. Okey, nak tanya Cik Saiful Hamdan. Cik Saiful Hamdan ni kita jemputkan sebab apalah. Dia bab-bab teknikal dan bab-bab sejarah ni dia memang A lah. Jadi kita nak tanyakan pada Cik Saiful Hamdan mengenai Proton Iris. Apa yang Proton nampak, visi Proton di sebalik Proton Iris, dan juga kenapa agak-agak Proton Iris ni dibina? Okey, Proton Iris ni first keluar tahun 2014. Masa tu dia ada total 6 variant. Engine dia 1.3, 1.6. VC Proton masa tu, saya masa tu bukan pekerja Proton lagi lah. Tapi pada masa tu saya nampak Proton dia tak ada kereta yang dalam segmen B yang format hatchback masa tu. Okay. Jadi masa tu kita tahu Myvi adalah segmen B hatchback yang paling hot lah. Kita memang tak boleh lawan. Tak boleh lawan lah. Sale memang A. So Proton nak capture market tu. Jadi dia buatlah Iris ni dengan design yang ala-ala Myvi, tapi dia suntik DNA Proton dengan handling Proton dekat dalam ni supaya dia unik lah. Saya ada dengar juga dalam pada lebih kurang 3-4 tahun kebelakangan ni kan, pasti pengguna-pengguna Iris pun Iris Owners Club lah, of course lah kan, diorang mesti tahu mengenai model Iris R5 bang. Boleh komen sikit bang, macam mana kereta yang biasa macam ni dia boleh terpilih untuk menjadi satu kereta rally? Kenapa bukan saya punya Suprema? Kenapa bukan saya punya kereta private? Kenapa bukan X70 korang yang mahal tu kan? Okey, kenapa? Okey. Kenapa Iris? Cakap pasal rally ni dia ada kelas-kelas dia. Kalau masa zaman Subaru dengan Evo dulu tu dia panggil kelas group A. Evo itu zaman lama lah. Dia setiap musim rally ni dia akan ada satu grup-grup baru yang dikeluarkan oleh FIA untuk buat rally lah. So pada zaman Iris wujud ni, dia orang buat satu kategori dia panggil kategori R5. R5 ni kalau tak silap saya dia grup rally untuk Eropah. So syarat untuk kategori R5 ni kereta dia tak boleh terlalu besar. So Iris ni saya dia just nice lah untuk kategori R5. Dia kereta B segment dengan dimension yang agak compact. Lepas tu lagi satu yang Iris R5 tu sebenarnya dibangunkan oleh satu company kat UK. Nama company tu Mellors Elliott Motorsport. Company ni memang ada sejarah yang panjang dengan Proton. Masa zaman Satria Neo S2000 pun dia gunakan company yang sama untuk buat kereta Neo Rally lah. Okay, alright. So kereta Proton yang dah go global dalam motorsport ni antaranya Iris dan juga Satria Neo lah. Satria Neo. Itu pun idaman aku juga tu. Tapi insyaAllah nanti kita ada bajet lebih sikit, payment lebih sikit, korang subscribe lebih, kita belilah satu model, kita buat untuk anda. Okay, alright. Apa yang menyebabkan Iris ni tak ada kualiti tu? Dia macam mana nak cakap satu sebab pada pendapat saya adalah brand image lah. Proton sebelum kemasukan Geely memang diakui ada banyak persepsi negatif terhadap jenama Proton, khususnya dari segi kualiti lah. Betul. Tapi kualiti dia tu sebenarnya lebih kepada interior kualiti. Dari segi chassis, dari segi handling, dari segi suspension, tak ada masalah, top notch. Dipahamkan kepada saya lah. Okey, untuk model Iris ni suspension dia terbaik handling pun boleh tanya owner Iris lah sebelum ni kan. Handling memang A kan? Yes. Tapi kalau naik-naik genting, inilah dia kan. Aku sendiri pernah bawa dan aku sendiri pernah melancar dia to the limit. Handling, corner memang dia. Top speed bagi aku ialah untuk yang model yang macam ni, hatchback macam ni, daily use, top speed dia tak adalah tinggi sangat. Tapi kalau setakat 1.6 tu tak ada masalah lah kan. Safety pula, mengenai safety, betul tak? Untuk model ni kita ada 6 airbag untuk model premium, betul tak? Betul. Which is Myvi tak ada Myvi tak ada. Reverse camera, HPF structure body, apa benda ni bang? 5 star NCAP, apa benda ni? HPF tu istilah teknikal dia hot press forming. Maksudnya besi tu dia panaskan dulu.
Okey. Lepas tu baru dia stamping jadi bentuk body kereta. Okey. Lepas tu dia sejukkan balik lah. Apa kelebihan frame ni bang? Kelebihan dia ni bahasa mudahnya lah. Kelebihan dia besi tu jadi lagi kuat. Dia kalau tak silap saya 10 kali lebih keras daripada stamping biasa. Okey, alright. Dan kita baru-baru ni kita ada tengok dekat Facebook kan viral dekat ada satu isu di mana Proton Persona yang sharing the same platform, sharing the same chassis dengan Iris, accident depan dengan belakang, impact depan dengan belakang terhimpit di tengah-tengah. Okey. Mari kita nak lalu. Mana dia punya kabin tak terusik. Depan dah collapse sampai ke dalam, belakang pun bonnet dah sampai ke dalam dah, tapi pintu still boleh buka macam biasa. Relax. Owner tak ada apa-apa. Itu kelebihan dia lah. Mungkin nanti kita akan kupas lebih lanjut mengenai ini dalam satu episod lagi mungkin. Okey, untuk model Iris ni kita ada dua engine variant lah kan. Ada 1.3 untuk kalau anda nak jimat, 1.3. Kalau anda nak high performance, 1.6 lah. Dua-dua menggunakan CVT transmission. Dan kapasiti tangki berapa bang? Iris 40 liter. 40 liter 40 liter sekarang lebih kurang berapa? RM60 dah penuh dah Lebih kurang macam tu lah. Saya kalau Iris tu ada 1.6 manual, saya beli Iris. 1.6 manual? Yes. Sama lah. Nak tukar balik. Saya 1.6 manual juga. Sebab Iris ni body dia best. Body dia best. Yang kena memang cukup best lah. Okey. Untuk tu saya nak tahu pilihan anda juga. Macam mana anda boleh komen dekat bawah. Iris ataupun Myvi. Okay, Dan kenapa? Dan kenapa? Boleh. Untuk tu jangan lupa like, komen, subscribe and share. Terima kasih juga pada Encik Saiful Hamdan. Boleh follow page dia dan juga YouTube dia, Saiful Hamdan. Dan terima kasih. Bye bye.